Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Zainuddin, tuan dan perempuan selaku tetamu Allah pada malam yang berbarakah pada bulan hari dan bulan yang penuh dengan keberkatan dalam Ramadan Al-Karim. Syukur kepada Allah SWT kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk memakmurkan surau ini, memakmurkan bulan ini dengan qiyam. Dia baru saja solatul qiyam. Ialah walaupun dia tak berdiri dalam mana, tapi kita ada berdirinya lah. Kerana para sahabat dulu ketika melakukan solatul qiyam, mereka sampai bertongkat, menggunakan tongkat untuk kerana terlalu lama berdiri. Untuk tumbang kena pakai tongkat. Sahabat-sahabat solat 8 rakaat itu tapi sampai hampir subuh. Hampir subuh. Jadi Ustaz buka Quran pun orang takut lagi pakai Quran ni mestilah tu. Nah, dia kira bagi orang kita, orang Melayu, orang Malaysia ni, itu rasanya dah pada. Berbanding kalau kita lihat di surau-surau kampung dulu, masih kampung dulu, mereka melakukan solatul qiyam. Bukan solatul qiyam ni, solatul sari'ah, layang ekspres. Fatihah satu napek. Fatihah satu napek. Tiba-tiba je dah walau taulik, itu baru nak takbir. Oh nyalah dulu. Itu orang dulu, tapi sekarang dah semakin apabila mereka memahami apa artinya solat, apa artinya qiyam tadi, mereka semakin lama semakin bagi cara mereka. Walaupun tidak niatkan, kamu ada laju lagi. Bila kita duduk di Kani, macam di Poli, KL, ada ramai orang dah faham dan kaji bagaimana sahabat-sahabat itu sembahyang terlalu lama sampai bertokat. Kita pun alhamdulillah dapat tuan-tuan, puan-puan dapat terus komitmen istiqamah. Kita konsisten dalam melakukan ibadah ini sampai ke ujung. Itu satu tindakan yang cukup cantik. Kita sekarang berada di fasa yang terakhir, yang terpenting. 10 akhir Ramadan, alhamdulillah sampai kita dulu kita sampai Ramadan sampai dah. Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita, tak panggil kita lagi. Tak panggil, tak bina nak panggil, kita sempat lagi. Sampai fasa pertama dan lepas kita ada round, 3 round ni sedang berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Fasa pertama fasa rahmah, kedua maghfirah, dan sekarang ni loceng dah bunyi ni, kling 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 kling. Kalau kita tengok lumba lari tu dah bunyi kling kling kling, orang mulut habis kan, nak jadi juara. Begitu juga kita, ibarat kita sedang berlumba. Di saat-saat kemenangan tu hampir tercapai, saat-saat hadiah kita nak dapat, anugerah dari Allah SWT, tiba-tiba tak ada. Ini berlaku di kampung-kampung saya dulu ya. Saya duduk Bagan Datuk tuan. Saya orang Jawa lah, Bagan Datuk. Supaya tak pula Jawa kan. Ketika 10 akhir Ramadan, ya, dululah, sekarang saya tak tahu dah. Mereka semakin tak ada. Sepatutnya kita nak kejar Lailatul Qadri, Lailatul Qadar kan. Tapi orang-orang kampung saya dulu tu, tapi mudah-mudahan Allah tak ampunkan mereka semua, kita semua. Mereka buat malam Lailatul Qadri, kereta baris dia.
Lailatul Qadri, Lailatul Qidri. Malam-malam periuk belanga. Ingat tak? Mereka buat dodol je. Buat dodol. Tahu ke dodol? Orang jauh kata jenang. Buat dodol ni dulu pakai kacau ni. Bukannya sejam dua. Orang bagian tu, kalau buat dodol tu, kalau arwah bapa saya dulu, ceritanya lah, saya pun tak pernah tengok. Bapa saya kalau buat dodol seminggu. Seminggu buat dodol tu. Berhenti tiap malam, berhenti esok sambung balik sampai seminggu. Tapi dodol tu letak je pinggan, memang tak melekat dah. Tahan lama. Jadi orang gotong royong di kampung, gotong royong malam-malam dekat nak raya tu, mereka buat betul meriam buluh. Bukan meriam buluh lagi, di bagian tu banyak kelapa. Meriam batang kelapa tu dia satu surau tu kutip duit nak beli apa kabar tu 7-8 biji tu. Habis mereka mujahadah mereka dengan meriam. Waktu kalau kat plastik tu tak boleh kan. Pasar kan, dan terlancarkan sekadar sebagainya. Ini meriam buluh, lepas tu meriam batangnya tu kena mujahadah buat tu. Kalau tak jadi, memang tak jadi. Di balanya, di ukirnya, di iparnya. Jadi susun malam, tiap-tiap malam tu, daripada meriam yang sekecil-kecilnya tung yang tu masuk yang batangnya tu wah seronok. Itu mujahadah tu. Jadi Lailatul Qadar entah ke mana dengan periuknya. Ya, yang wanita buat kuih lah zaman dulu mana ada biskut, kuih tunjuk ada zaman dulu. Semua buat sendiri. Kuih zaman dulu saya ingat lagi loyang, kuih baulu, kuih bangkit, buat bangkit sampai tak bangkit subuh. Itu saja. Jadi itu mana orang-orang dulu. Tapi itu kita dulu. Sekarang ni kita dah zaman orang dah semua banyak berilmu, banyak mengaji dan sebagainya. Jadi kita kena ambil peluang. Rebut peluang yang Allah beri ni 10 yang akhir. Kena sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasulullah sendiri apabila berada dalam 10 akhir, dia bersungguh-sungguh, tidak sebagaimana yang sebelumnya. Walaupun sungguh-sungguh tu, tetapi ketika berdepan dengan malam 10 akhir ni, Rasulullah lebih hebat lagi. Syammara, ya. Syammar al-izar, ya. Mana istilahnya menyising lengan lah. Sungguh-sungguh, ya, menunjukkan kesungguhan. Rasulullah kata sinasa tidak tidur, ya, tidak tidur sampai ke subuh kerana nak mengejar malam Lailatul Qadar. Walaupun Rasulullah sudah terampun, sudah diampunkan, Rasulullah masuk tidak ada dosa, langsung tak ada dosa, ya, diampunkan oleh Allah Taala masuk. Tetapi Rasulullah sifatnya sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai contoh suri teladan kepada kita, dia buat yang terbaik. Itu dia. Jadi kita yang banyak dosa ni, saya lah paling banyak dosa. Banyak dosa. Terampun atau tidak bulan Ramadan ni wallahualam. Amat rugi kalau Ramadan berlalu dah sampai berapa hari ni? 22 puasa, dosa tak terbakar-bakar. Ada lagi dosa bulan Syawal, bulan dosa bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dosa awal tahun sekarang masih tertumpuk-tumpuk lagi. Amat ruginya. Rasulullah ada sebut ada 3 orang rugi, 3 golongan orang rugi. Yang pertama, ra'ma'afiradil, seorang lelaki cukup rugi apabila aku disebut dia tak berselawat. Yang pertama Rasulullah sebut dia tak ada sallallahu alaihi wasallam, itu seorang yang rugi, ya. Orang yang paling bakhil, kedebut, tai hidung masjid. Kalau sebab kita ada sebut nama Rasulullah tak bagi selawat, itu satu kumpulan. Yang kedua amat rugi seorang lelaki ataupun perempuan, tak kira lah siapa-siapa, apabila masih ada mak dan bapa, ada ayah dan ibu, tapi tak masuk di syurga. Kita ada mak, ada bapa, tak berbakti kepadanya. Sedangkan berbakti kepada mak bapak ni selepas kita berbakti kepada Allah dan Rasul, kan. Wabil walidain ihsana, ya, Allah telah sebut anishkurli wali walidaika, berterima kasih kepada aku, kata Allah, sebenarnya pada ibu bapa kamu, berdua tu.
Batu ridallah fi ridal walidaini. Keridhaan Allah berada dalam keridhaan ibu bapa. Wasuhtu fi suhtil walidain. Atau kama qala. Kemurkaan Allah juga berada apabila ibu bapa murka kepada kita, tak suruh kita, Allah juga murka. Jadi peluang yang Allah berikan kita macam ibu bapa sampai kita tak masuk, itu termasuk orang yang rugi. Maknanya apa? Ibu bapa ada lombong kebaikan, ya. Lombong kebaikan. Betul lah yang tuan-tuan ada mak bapa lagi boleh dapat berbakti lagi. Macam saya ni anak yatim piatu lah. Mak tadi, bapa tadi. Ya berapa dah aku bangga dah. Jadi ambillah peluang ni, ya. Jalan-jalan yang membolehkan kita menjadi ahli syurga. Itu dia, selawat, lepas tu berbakti kepada ibu bapa. Dan sampai harus berebut-rebut harta, tapi mak bapak tak ada siapa nak rebut. Bela. Banyak cerita. Baru ni pun saya dapat satu cerita. Yang membela tu bukan anaknya, menantu dia. Orang tu dah sakit pun kena kanser, tak siapa yang bela. Semua orang kaya, adik-beradik kaya. Sampai satu masa dia telefon, ambil dalam keadaan marah. Anak tu marah, ambil mak dia tu, sampai ke rumah ni pada tu meninggal. Ya, apa cerita? Itu gulungan yang rugi. Tapi bagi orang yang tak ada mak bapak, yang dah yatim piatu ni, dia masih boleh lagi nak berbakti kepada ibu bapa. Macam mana caranya? Kita lihat siapa dulu. Mak bapak kita suka dengan siapa? Siapa yang selalu diziarah, contohnya. Ya, kita sambung balik silaturahmi. Kita selalu pergi pada tempat yang selalu mak bapak kita pergi. Itu juga termasuk birrul walidain. Walaupun mak bapak kita dah tak ada. Sampai kita kalau ada masih ada rezeki dan sebagainya, kita jadikan wakaf dan sebagainya untuk ibu bapa. Kita hidupkan sunnah dia, bagaimana dia berbaik dengan siapa-siapa, kita terus sambung silaturahmi untuk kita masih dalam keadaan boleh berbakti kepada ibu bapa. Yang ketiga, ya, rugilah seorang lelaki yang apabila Ramadan dah berakhir, bila akhirlah ucapkan selamat tinggal, sahabat-sahabat rasa sedih, menangis kan. Tak seronok, kita pun rasanya tengah seronok, ya. Siang kita puasa, siang-siang, malam kiam, siang-siang, malam kiam. Dan berapa hari, 21 hari kita bentuk diri kita dengan siam. Puasa kita, mana kita sepenuh hari kita berada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, berada dalam ibadat banyak, tidur ke, berdiri ke, bangun ke, kemana ke kedai ke, kita masih mana selama kita puasa, kita berada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Malam pula tambah lagi, dah siang lapor, malam kena pula bangun berdiri. Tapi wujud, Ustaz tak baca tiga muka sekali, ya. Buat sekali-kali dia lari jadi. Masa itu sembahyang solatul qiyam, solatul qiyam mesti memang solatul qiyam. Cuma ya kadang-kadang sajalah nak kabur. Sebenarnya solat tarawih itu tak ada dalamnya. Solatul tarawih, jangan as-solatul tarawih itu salah. Jadi solatul qiyam, solatul qiyam, jangan as-solatul qiyam. Tak ada dalamnya. Atau juga kadang-kadang kita contoh doa pun banyak yang doa tak berbaris, tak betul dimenahu, itu tidak mungkin untuk diterima doa tidak pasti kan. Jadi salatul tarawih jami'atul rahmatullah, jangan as-salatul tarawih, salah namanya. Ya, okay. Jadi kita malam kita qiyam. Sekarang tuan-tuan baru buat 8, nanti balik sambung lagi. Kalau boleh tahajud pula. Ambillah peluang ni untuk bertahajud sampai ke subuh, ya. Tidurlah sekejap, kita tak tidur tak jadi juga. Berpindah mati sekali, tak boleh subuh. Kalau tak sempat nak qiyam lagi, bagi orang-orang yang datang ke surau sembahyang isya ni, jangan tidak pula sembahyang subuh, ya. Kerana apa? Rasul pernah sebut dalam hadis ada Muslim, ada Sahih, siapa yang dapat berjamaah dalam solat isya, kemudian solat subuh pun jamaah, seolah-olah dia berdiri sepanjang malam. Jadi amat rugilah, amat silaplah kalau kita isyak boleh datang, subuh tak datang. Jadi untuk kita dapat fadilat, ya, yang mulai itu, jangan lupa solat subuh berjamaah, memakmurkan surau ini. Saya pun tak tahu dulu masa awal Ramadan penuh ke surau ini. Kan macam ini, ya? Ramai, ya? Tidak tumpul juga.
Tapi mungkin mereka dah cari masjid-masjid untuk iktikaf pun. Mungkin barangkali kita fokus nonton aja dah kan. Untuk iktikaf. Kerana di antara sunnah yang Rasul buat dalam waktu sebelum wafat, tidak pernah tinggal iktikaf 10 Ramadan. Akhir Ramadan Rasul beriktikaf di masjid. Inilah berlaku dengan cantiknya di negara Indonesia. Ya, mereka solat subuh macam hari Jumaat tu, malam 10 akhir tu memang masjid penuh semua. Begitu yang berlaku di selatan Thailand kan, masjid semua. Ya, mereka bawa bantal tilam ke masjid, tidur di situ. Istilahnya begitulah, mana duduk ke masjid. Tapi di Malaysia makin kosong. Kalau tuan-tuan nak buat, pergilah masjid jalan daerah ada rasanya. Masjid negeri pun ada. Tapi kalau di masjid negeri tu tak ada program, dia masing-masing sendiri kan. Pulanglah kadang ada yang dalam dia seronok beribadat secara sendirian, ada yang ramai-ramai yang berprogram macam dekat Masjid Sengah tu kan, dia ada imamnya dan sebagainya. Ya apa pun itulah kalau kita beriktikaf. Iktikaf ni satu ibadah yang cukup senang. Ibadah yang paling senang ialah iktikaf. Duduk aja masjid, duduk niat iktikaf, tak payah baca apa pun dapat pahala. Takkan duduk aja kot, Quran banyak tu. Kita kena baca Quran. Duduk-duduk di masjid tu pun dah dapat pahala. Itu dia iktikaf. Itu di antara Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di akhir Ramadan. Dan kita kalau boleh terus sampai ke Ramadan ni, terus jangan kendor, jangan malu, jangan segan, terus bina kekuatan kita untuk terus istiqamah. Istiqamah ni dalam bahasa Arab maknanya, dalam bahasa Jawanya konsisten lah. Konsisten. Jauh berdatur sebut istiqamah tu konsisten. Ada kena kita mantap terus. Bagaimana kita istiqamah dalam benda yang baik adalah kunci. Wastaqim kama umirta. Tuan-tuan, istiqamahlah sebagai ada diperintahkan. Jadi apa pun tuan-tuan kita dalam Ramadan ini, sebenarnya Allah Ta'ala memberi peluang untuk kita untuk memperbaiki diri kita. Allah Ta'ala dengan sifat Rahman Rahim biasa sangat memberi peluang, sehingga orang yang degil-degil, yang nakal-nakal, yang jajal pun Allah Ta'ala dalam satu ayat, saya pernah ingat ayatnya, dipanjangkan umurnya. Umurnya dipanjangkan supaya satu masa nanti dia dapat memikir untuk bertobat, bukan untuk dimatikan kan. Jadi kita diberi peluang untuk bertemu dengan siam ni, dengan qiyam ni, kerana kita dalam bagaimana kita nak memperbaiki diri kita ni, ada dua benda ya. Bagaimana kita nak islahun nafsi, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita. Yang pertama dengan ilmu ya. Al-ilmu yuzil lil ilmi al-ilmu yuzil syubhat. Dengan ilmu yang boleh menghilangkan perkara-perkara yang kita tak tahu ya. Jadi kenalah di samping kita berqiyam dan sebagainya, ada program tazkirah. Kerana orang pertikaikan kenapa tazkirah, kita ada jawapan dah. Kerana bulan Ramadan ni orang ramai. Kadang-kadang di luar Ramadan tu orang tu dia yang ngaji kan. Jadi Ramadan ni ramai yang datang. Jadi ada kesempatan untuk kita memberi peringatan ya, untuk peringatan. Kerana peringatan ni tazkirah satu benda yang cukup berguna. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Taala sebut ya. Fadzakir, berilah peringatan kerana tazkirah ni satu benda yang amat berfaedah kepada orang beriman. Kita kalau tak ada siapa ingatkan, memang boleh lupa begitu saja. Tak ada mati ilmu 40 tahun hati kita mati. Hati kita mati, habis kalau hati kita mati dah ya. Jadi kalau hati mati, tak ada apa artinya kita nak tak tahu. Pasti itu kita kena terus belajar. Dan belajar itu adalah wajib, waktu pada kita untuk belajar ya. Pada itu kita nak perbaiki diri kita kena dengan ilmu. Yang keduanya dengan mujahadah ya, dengan mujahadah. Wajahidu ya, wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah. Mujahadah ni ada dua, untuk berdepan dengan ya, yang dekat dengan kita dulu. Mujahadatun nafsi. Yang pertama, kita ada nafsu, ada keinginan. Kita Allah berkatakan manusia anak Adam ni ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak ada lah kita kan. Tak kahwin tak ingin, apa pun tak ingin, makan tak ingin, tak ada, tak jadi manusia. Kita Allah berkatakan nafsu. Allah berkata nafsu, tapi kita kena pandai mentarbiah nafsu, jaga nafsu, mempertingkatkan nafsu dari satu tahap ke satu tahap yang seterusnya. Dari
mereka tak nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Sempurna 7 martabat itu baru jadi manusia yang sempurna. Itu bukan sempurna dalam bentuk manusia lah, barulah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bagaimana kita nak mentarbiyah nafsu? Kita dengan berilmu, belajar. Belajar itu wajib, tuan-tuan. Bukan sekadar kita belajar lama dah. Darjah 1 hingga 6, lepas tu tingkat 3, tingkat 5, SPM ni habis dah. Dah belajar, sudah selesai. Itu belajar cara yang formal. Yang kadang-kadang kalau di sekolah maklum bukan tentu habis. Kalau PK tu ambil tak semua. Ya, tauhid pun tak semua. Ya. Jadi yang ngaji yang benar-benar tu duduk menghadap ke guru dengan kita. Ya. Ilmu dunia kita dah dapat dulu masa di sekolah. Kita dah guna lah. Jadi kita terusnya sementara kita belum dipanggil Allah Ta'ala, wajib terus untuk menyelidiki apa tu ilmu dalam Islam, apa yang dipatukan kita. Ada akidahnya, ada fiqhnya, ada akhlak dan sebagainya, Qurannya lagi, ulum kita kena tahu benda-benda ni. Kerana Allah Ta'ala dah turunkan Quran kepada kita. Kalau kita tak tahu Quran sebagai pimpinan dan panduan, kalau kita tak tahu apa nak guna, macam mana kita nak gunakan, aplikasikan dalam kehidupan ni. Masa tu kita wajib belajar Quran satu persatu, bermula dari tajwidnya, tartilnya, satu tadaburnya, tafsirnya. Barulah kita tahu apa perintah Allah, kita suruh apa hidup ni. Kita tahu daripada Al-Quran. InsyaAllah kalau kita pegang Quran, baca Quran di buku Quran, kita tidak akan sesat. Macam itu elok kalau kita di surau ni kalau ada guru-guru tu bagi. Kalau guru tafsir tu 5 orang contohnya, 5 orang. Jangan seorang je. Seorang pula sebulan sekali pula tu. Fatihah 6 bulan tak habis-habis. Atau bila lagi yang lain kan. Jadi maknanya apa? 5-6 orang guru tafsir je kan. Ini surah Baqarah, jadi surah Ali Imran, ini surah apa? Dia yang pegang. Yang ustaz seorang menjawab bab ibadat, yang seorang mengaji bab munakahat, yang satu muamalat, yang satu jinayat. Jadi kita boleh belajar dengan penuh lah. Ini tak habis-habis bab sembahyang, haid di pas itu je. Walaupun dah monopol tadi belajar hak di pas lagi. Sampai bila ni? Jadi kita kena buat begitu ya. Guru tu disusul ya. Kalau yang mesti besar boleh kan. Kurang-kurangnya jangan sampai 5-6 kan. Jadi 2-3 orang pun tak apa. Ini tafsir saja. Jadi boleh cepat habis. Ataupun seorang tapi kerap mengajar. Ya. Macam ada Ustaz Islam tu tiap minggu dia mengajar tafsir. Jadi boleh cepat habis. Ya, kalau kita diperintahkan oleh Allah Taala apa ni menjadi hamba-Nya, ada panduan dan kaedahnya yang kita baru saja lepas kita cuti Nuzul Quran Murid, kita kena ambil ya, langkah supaya kita tahu apa kandungan isi Quran tadi, supaya kita hidup berdasarkan Al-Quran, peraturan yang kerana dalam satu hadis Rasulullah manihtada bil ghairi, siapa yang bertunjuk kepada selain Quran dia akan sesat. Kerana dia Quran ni hablullahil matin, tali Allah yang cukup kukuh, yang kuat. Di situ banyak keajaiban yang tidak pernah kunjung habis. Ulama-ulama mengkaji dan saintis-saintis mengkaji alam fenomena alam ni sesuatu dengan apa yang tersebut dalam Quran ya. Kalau kita lihat sekarang ni, di situ Allah Taala sebut sanurihim ayatina fil afaq, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan. Allah Taala gunakan fi'il mudhari, sanurihim, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di seluruh pelosok ini. Tiap waktu ada saja benda-benda yang penemuan sains begini, penemuan sains begini, penemuan sains begini. Itu Allah Taala semakin wafi amsin hatta yatabayyana annahu haq, sehingga terjelas bahawa Allah itu adalah benar amalnya. Jadi diserlahkan oleh pengaji sampai peringkat begitu rupa. Dulu kita tak tahu pengharaman babi itu macam apa, haram kan? Dulu tak tahu. Haram. Kenapa tak boleh makan babi? Sedap tu. Babi katanya sedap, tapi tak boleh makan. Kenapa? Dulu tak tapi kita tahan je. Tapi dengan perkembangan sains, kajian sebagainya, rupanya babi ni cukup teruk ya. Cukup. Kalau dari sudut kesihatannya, dia mengandungi tidak kurang 15 jenis cacing yang ada dalam babi itu. Ya. Bukan barbecue tak apa ya.
Ya. Pasal itu Allah Ta'ala haramkan ya, dalam Quran. Ya. Sehingga ke dalam bentuk sunnah pun, dalam kita sunnah, dulu kita tak tahu. Dalam hadis Rasulullah menyebut kita jangan minum berdiri. Jangan minum berdiri. Dulu Rasulullah sebut kita ikut aja, jangan berdiri. Walaupun punya makro dan tidak ada sampai haram kan. Rupanya buat kajian ya. Apabila kita minum duduk, kita minum air itu ditapis oleh penapis dalam perut kita. Kalau berdiri, dia masuk ke dalam perut ini tanpa tapis. Jadi ulama-ulama tahu. Ya. Saya buat kajian begitu. Jadi setiap apa yang diperintah, setiap apa yang dilarang itu semua ada kebaikannya. Kenapa tak boleh makan babi? Kenapa tak boleh berjudi? Kenapa tak boleh minum arak? Semua ada punya hikmah yang sebaik itu. Ini semua untuk kebaikan kita. Jadi untuk kita bagaimana kita nak menguasai ayat-ayat ini, kita kena belajar. Kita kena baca dan belajar, bukan sekadar tahu mat ya. Mat alif disukun, mat wajib muttasil, mat iwat. Tapi paling banyak mat lepit yang paling susah. Susah nak diaduk kan. Yang lain boleh. Lepas kita tahu mat, kita tahu pula apa makna Quran tu. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tahu maknanya. Nah, kalau tak maknanya kan imam baca lama pun tak ngepel dah. Biar panjang. Seronok dengan imam kan. Dibaca ayat Quran dibaca tu kita tahu maknanya. Jadi seronok hati dalam diri kita. Jadi terapi. Quran sudah terapi diri kita. Ya, kalau semakin Quran banyak dalam diri kita, semakin sihat ya, insyaAllah ya. Jadi jangan sampai bulan puasa ini tak khatam Quran. Ustaz, saya baca Quran ni lambat, rangkak-rangkak. Siapa suruh rangkak? Duduk dia dulu kan. Maksudnya ya tatak tu dia baca panjang pendek pun tak betul kan. Tapi kalau dia ada usaha nak baca juga sampai berpeluh, tadarus peluh kalau tu, oi tak habis-habis pun ya, ngaji lambat je. Dia baca juga, dia dapat tu pahala. Ya, pahala yang pertama kerana dia mau mengaji. Yang kedua susahnya dia mengaji tu. Jadi Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada orang yang baca Quran. Jadi kita walaupun kita lambat baca lah ya, perlahan-lahan. Kalau dapat dibaca pula, janganlah pula lupa nak menghafal Quran. Kerana di antara ciri-ciri Quran tu ialah mudah untuk diingat, dihafal. Firman Allah Ta'ala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. 4 kali disebut. Demi sungguhnya kami, iaitu Allah Ta'ala telah mempermudahkan Quran itu untuk diingat, dihafal. Hal min muddakir, adakah orang yang nak mengingat, nak menghafal? Tuan-tuan, mudah Quran itu sebenarnya fitrah diri kita. Cuba tengok baru ni tengok dalam YouTube tu, apa aja anak kecil 5 tahun nama Musa lah tak silap. Musa ke Isa? Musa kan? Musa 5 tahun hafal 29 begitu lancar kan? 29 juz boleh hafal walaupun tak tahu baca lagi. Ini menunjukkan bahawa Quran mudah untuk diingat. Selagi mana kita ada kemauan, Allah Ta'ala akan permudahkan. Lain aku apa pun macam ni dah. Dulu kini dah selama dah tak nak ngaji, tak nak ngaji dah. Titik. Ampun. Betul-betul. Ya. Walaupun kita dah dalam keadaan sesuatu keadaan yang kita alami itu, kita kena ada perubahan. Selama mana kita masih pejam telik, tidak pejam terus, kita ada waktu lagi untuk memperbaiki diri kita. Jadi jangan sampai kita tadi. Jadi Musa tadi pasal baca dan hafal 29 juz. Sampai Juli dia kata, tidak ada bahasa yang ingin aku ungkapkan. Kenapa sampai begini sekali kan? Peluhnya budak tu kata, inilah bahawa Quran itu fitrah kita. Sampai budak yang tak baca pun boleh menguasainya. Saya tahun 83 tuan-tuan pernah pergi satu daerah di Mesir. Itu saya belajar sana, bila satu pendalaman kampung nama Fakus. Jumpa dibawa oleh sahabat saya nama Ramadan, dan dalam bulan Ramadan pergi dan berjumpa seorang pelajar nama Ramadan. Bukan budak pelajar, budak 5-6 tahun je. Nama Ramadan juga. Tak senang tu Ramadan. Juara Mesir, tahfiz Mesir, umur 7 tahun. Dalam keadaan buta batu, buta. Bawa tak alih, buta.
bukan jelik. Dia dapat hafal habis 13 juz dan dalam keadaan yang begitu pantas dia membaca. Setelah kita cuba baca, ya Allah, dunia kita yang jelik pun tak boleh kan. Itu nak cerita bahawa Allah Ta'ala sebut walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Ya, budak kecil pun boleh menguasai dengan apabila dia bersedia untuk berusaha untuk menghafal Quran. Jadi kita sudah masih ada nyawa lagi, belum lagi ketinggalan untuk kita bersama dengan Quran. Yang Al-Quran itu hanya orang bertakwa saja yang boleh mendapat hidayah daripada dia. Yang kita baca udah lil muttaqin. Masa itu Allah Taala turunkan puasa supaya kita bertakwa. Apabila bertakwa dapatlah insya-Allah pimpinan daripada Quran. Itu kaitan puasa dengan Quran. Rasanya macam dah panjang ni, tuan-tuan pun dah daga tu. Dah daga. Ustaz panjang pula ke. Tak apalah, itu sajalah. Tak maaf kalau terpanjang. Kalau tak faham pun tak apalah. Bahasa saya bahasa Kelang Jawa kan. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak apa yang saya sebutkan, kalau kita walaupun sedikit, kalau kita buat insya-Allah ada faedahnya. Contohnya saya suruh baca Quran, nanti baca, adalah faedahnya. Qalilun qarra khairun min katsiril farra. Sedikit tapi mantap dalam jiwa kita, lebih baik lebih banyak tapi lari habuk terkhabat. Masuk telinga kiri, kanan, tak ada keluar telinga kiri, hidung dah keluar. Dia maknanya kita manfaatkan ilmu walaupun sedikit untuk dengan melakukan. Itulah di antara memperbaiki jiwa ialah jihaduha ala ta'allum huda. Bagaimana kita memperbaiki diri, kita kena mujahadah untuk mempelajari hidayah. Bagaimana hidayah? Ngajilah. Baca Quran, tengok maknanya. Satu, kita datang macam ilmu tu cari hidayah lah. Kita isi dengan ilmu tadi untuk menghilangkan keserabutan, kejahilan kita. Kemudian kita beramal dengan ilmu itu cara mujahadah. Kemudian sebarkan ilmu tadi. Kalau kita tahu, ajar kepada anak-anak isteri kita dan sebagainya, barulah kita dan jiwa kita baik. Yang keduanya mujahadatun nafsi dan mujahadus syaitan. Syaitan lagi tuan-tuan, musuh yang tak nampak. Dua musuh nampak, nafsu dengan syaitan. Syaitan ni musuh yang paling celaka. Yahudi Nasara tu pun kita boleh lawan sebenarnya. Syaitan ni kalau dia dah menggoda kita sampai peringkat kita kekal dalam neraka, itu jahatnya syaitan. Kalau disesatkan kita, akidah kita diselewengkan, disesatkan, kita hidup berdasarkan turutan syaitan, syirik dan sebagainya, kita kekal dalam neraka selama-lamanya. Yahudi Nasara buat kita dibunuh kita mati beriman, tak ada apa-apa. Tapi syaitan kalau sesatkan kita, jadi bagaimana nak buat syaitan? Tunggu siri akan datang insya-Allah. Itu saja. Aku dulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya fariqal furqan ya mudhirul qalbi hikmati wal bayan barik lana fi Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami berkati kami dalam Ramadan. Bantulah kami untuk memperbaiki, memindahkan siap dan siap kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Al-Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan Al-Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan puasa kami tak lebih baik tahun depan, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal kepada kami dalam bulan ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannatan ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.